Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Dimaras Development. Hari ini saya akan kongsikan berkenaan kadar OPR yang turun ke paras paling rendah sejak tahun 2004 dan apakah kesan-kesan kepada sektor hartanah. Jom kita mulakan sekarang. Hello, saya Awis Kurnia Zulkarnain. Saya merupakan pegawai pemasaran bagi syarikat Dimaras Development. Jika anda mahu membina rumah, mahu ilmu supaya tidak tertipu dengan scammer, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan update-update terkini dari saya. Bank Negara Malaysia telah menurunkan kadar OPR untuk kali keempat pada tahun 2020 sebanyak 25 mata asas kepada 1.7% akibat virus COVID-19. OPR ini adalah yang paling rendah sejak tahun 2004. Mari kita lihat kesannya ke atas pinjaman perumahan anda. Sebelum itu, apakah maksud OPR? OPR adalah kadar dasar semalaman yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Ia merupakan kadar yang perlu dibayar oleh satu bank yang meminjam dari bank yang lain. Kadar OPR yang rendah mempunyai kesan domino, iaitu kadar faedah lebih rendah. Tujuannya menggalakkan konsumer berbelanja dan meminjam, seterusnya merangsang ekonomi negara. Pada 22 Januari 2020, Jawatankuasa Dasar Mandatory BNM mengumumkan bahawa ia akan menurunkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.75% dengan alasan pelarasan OPR ini adalah langkah untuk menjamin trajektori pertumbuhan ekonomi negara yang kini semakin bertambah baik. BNM mengumumkan pemotongan OPR yang kedua pada 3 Mac 2020 sebanyak 25 mata asas lagi kepada 2.5% dan hanya 2 bulan selepas itu OPR diturunkan sekali lagi kepada 2% pada 5 Mei 2020. Kali ini OPR dipotong sebanyak 25 mata asas pada 7 Julai 2020 menunjukkan betapa nyata kesan wabak COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Jadi, apa impaknya apabila kadar OPR turun? Pertama, kadar faedah pinjaman akan menurun. Pengurangan base rate BR dan base lending rate BLR bagi setiap produk bank yang diberi kepada pelanggan akan menjadi lebih rendah. Kesan langsung adalah bayaran ansuran bulanan kita kepada bank bagi kebanyakan produk pinjaman dan pembiayaan akan menurun. Contohnya, kalau dahulu kita kena bayar 1,500 sebulan untuk pinjaman rumah, kini akan ada penurunan sedikit. Ia terpakai bagi pelanggan sedia ada dan pelanggan baru. Lebih murah untuk membuat pinjaman dan pembiayaan wang baru dari institusi kewangan untuk perniagaan dan individu. Tapi kena ingat, bukan semua pinjaman. Pinjaman yang berasaskan floating interest sahaja yang akan terkesan. Tidak memberi kesan kepada pinjaman yang menggunakan kadar tetap. Ini bertujuan bagi memudahkan dan menambahkan jumlah pinjaman dan pembiayaan baru di institusi kewangan agar lambakan tunai yang disimpan oleh bank dapat segera berputar dalam ekonomi dan memberi kesan baik kepada semua sektor dan peluang pekerjaan. Ekonomi Malaysia akan terangsang. Ini menggalakkan kita berbelanja dengan lebihan duit selepas pengurangan komitmen bulanan kita. Jadi, sekarang adalah masa yang sesuai untuk anda membeli rumah. Kedua, kadar simpanan tetap fixed deposit akan turun. Kadar fixed deposit yang sekarang akan menurun mengikut kadar OPR turun. Bermakna keuntungan untuk simpanan fixed deposit akan berkurangan, yang mana ramai rakyat Malaysia gunakan platform ini sebagai simpanan kecemasan. Ini secara tidak langsung mengurangkan galakan rakyat dari menyimpan wang di bank kerana pulangan lebih rendah. Ini disebabkan kerajaan mahu rakyat berbelanja dan meminjam di bank untuk perniagaan masing-masing yang layak bagi merancangkan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan serta faedah-faedah lain. Ketiga, impak kepada real estate investment trust.
amanah pelaburan hartanah Malaysia akan turut mengalami peningkatan berikutan penurunan OPR. Ini disebabkan pelabur juga akan dapat menikmati pembayaran faedah yang lebih rendah. Potongan ini menjamin simpanan yang lebih banyak dan juga pendapatan boleh guna, disposable income yang lebih besar di kalangan pelabur. Ini akan meningkatkan keuntungan pelaburan mereka. Keempat, kesan kepada pinjaman lain. Pinjaman lain seperti pinjaman sewa beli, hire purchase loan, pinjaman peribadi dan juga kad kredit akan turut sama terkesan dengan penurunan OPR ini. Ini sebab bank akan kurangkan kadar faedah pada kadar segera bila BNM dah umumkan penurunan OPR secara rasmi. Kadar pengurangan ini pula berbeza bergantung pada setiap bank yang ada, dan yang pasti orang ramai akan dapat manfaat daripada pengurangan ini. Kelima, langkah mengurangkan kadar inflasi. Pengurangan OPR diramal akan mengurangkan inflasi negara tahun ini. Sebelum ini, ramalan inflasi ditetapkan antara 2.5% hingga 3.5% dan kini ia diubah semula menjadi 2% hingga 3%. Pengurangan ini hanya berikan impak yang kecil dalam usaha mengelakkan inflasi. Keenam, akan mengukuhkan ringgit Malaysia. Selepas pengumuman rasmi Bank Negara Malaysia pasal penurunan OPR, mata wang negara menunjukkan peningkatan berbanding banyak mata wang utama yang lain di dunia. Ringgit dilihat kukuh berbanding US dollar, Singapore dollar, yen dan juga pound sterling. Okey, itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Saya harap anda telah belajar sesuai dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini supaya lebih ramai lagi orang yang akan mendapat manfaat dari video ini.